الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع السلام العليم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baiklah, anak-anak murid sekalian, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan subjek Tauhid bagi tahun 6. Anak-anak murid sekalian boleh membuka buku teks dengan link yang betul yang telah Ustaz sediakan di dalam grup masing-masing. Baiklah, perkara pertama ataupun bab pertama yang kita akan belajar mengenai subjek Tauhid ini adalah pengertian sam'iyat. Pengertian sam'iyat. Baiklah, jadi apakah yang dimaksudkan oleh sam'iyat? Apakah sam'iyat itu sendiri? Jadi sam'iyat adalah perkara-perkara yang kita dengar, yang kita ketahui hanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara-perkara ghaib yang kita dengar dan kita ketahui hanya melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Baiklah, pada muka surat 3 dalam buku teks, mari kita membaca dialog bersama-sama. Bagaimana jika seseorang itu tidak beriman dengannya, iaitu tidak beriman dengan sam'iyat? Jadi, jawab ibunya, orang yang tidak beriman kepada sam'iyat dihukumkan sebagai kafir. Sebab kita orang Islam ni beriman kepada perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Berikutnya, bolehkah ibu terangkan contohnya? Anaknya tanya kepada ibu, bolehkah ibu menerangkan contoh-contoh sam'iyat? Kemudian, apa jawab ibu? Antaranya ialah pahala, dosa, alam kubur, mahsyar, syurga, malaikat, jin, mizan, sirat dan lain-lain lagi. Perkara-perkara yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, tapi telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikhabarkan di dalam Al-Quran. Nabi menerangkan balik melalui ucapan Nabi yang kita kenal sebagai Al-Sunnah ataupun Al-Hadith. Baiklah, apa dialog berikutnya? Kalau begitu ibu, sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui panca indera dan tidak terpercaya oleh akal kita semata-mata. Nampak tak macam mana dia beritahu? Sam'iyat ini kita tak boleh capai dengan panca indera kita. Apa panca indera kita? Panca indera kita seperti mata, hidung, mulut, telinga. Walaupun kita tak akan dapat capai mengetahui perkara-perkara sam'iyat ini dengan panca indera sendiri ataupun akal kita. Cerita-cerita yang tak masuk akal, yang tak logik dalam agama, contohnya seksaan kubur. Kan, kubur yang kecil, macam mana boleh kita seksa oleh malaikat yang besar? Nampak tak? Perkara ni tak masuk akal oleh kepala. Tetapi kita wajib beriman dengan perkara gaib ini, kerana perkara ini telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Baiklah, sebaliknya kita wajib mempercayai perkara-perkara sam'iyat tersebut. Nampak tak macam mana dia bagi tahu? Kita wajib sebagai orang Islam, sebagai Muslim, sebagai penganut agama Islam, Tauhid yang lurus ini, yang hanif, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat. Seperti mana contoh yang Ustaz sebutkan tadi. Baiklah, kita beralih kepada dalil sam'iyat. Setiap perkara agama yang kita belajar ataupun kita amalkan mestilah bersandarkan kepada dalil. Apa maksud dalil? Secara umumnya, dalil adalah ayat Al-Quran ataupun
al-sunnah, iaitu hadis. Baiklah, seperti mana yang kita sebutkan tadi, sebelum kita beralih kepada bab berikutnya iaitu dalil sam'iyat, Ustaz nak memantapkan betul-betul, fahamkan kamu betul-betul tentang pengertian sam'iyat dulu. Oleh sebab tu Ustaz nak semua para pelajar buka buku tulis dahulu, kemudian kita akan buat nota. Apa nota yang pertama yang Ustaz nak kamu semua buat? Baik. Yang pertama, pengertian boleh cari dalam buku teks. Kemudian hukum yang seperti mana yang Ustaz bagi tahu tadi. Apa hukum kita beriman dengan perkara sam'iyat? Hukum dia apa? Pengertian dia apa? Tulis nota dalam buku tulis. Baik, yang ketiga adalah contoh. Ustaz nak kamu kemukakan contoh sam'iyat. Apa dia? Apa yang kita sebutkan tadi, dosa, pahala, alam kubur, alam barzakh tadi, semua tu kamu tulis sebagai nota. Dan yang keempat, penerangan ni tadi yang dalam gambar dalam buku teks. So apa yang dicakap dalam nombor 5 ni? Sam'iyat tidak boleh. Yang tu Ustaz nak buat kamu buat nota mengenai itu. Yang dialog nombor 5. Dialog Dialog 5. Buat dialog nombor 5. Okey, baik. Kita pergi kepada dalil perkara sam'iyat. Ingat para pelajar, ingat semula, setiap perkara dalam agama yang kita nak sandarkan kepada Allah dan Rasul, mesti ada pengakuan sendiri daripada Allah dan Rasul melalui kitab Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Macam tu juga seperti mana yang buku teks kita ni buat. Sangat baik buku teks kita ni, sangat boleh dikatakan sebagai lengkap lah. Baik, kita baca bersama-sama dalil sam'iyat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Apa maksud dia? Kita baca bersama-sama. Iaitu orang yang beriman kepada perkara gaib dan mendirikan solat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nampak tak macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan perkara gaib ini? Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan perkara gaib dengan perbuatan solat dulu, amalan solat dulu. Cuba adik-adik fikirkan, anak-anak murid sekalian, sebab apa Allah Subhanahu wa ta'ala bila cakap tentang perkara gaib, Allah akan suruh solat? Sebab apa? Kita sama-sama fikir, iaitu adalah supaya apa? Benar-benar kita beriman kepada Allah. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama, pasak agama kita. Siapa yang mendirikan solat, sebenarnya dia telah mendirikan agama. Dan sesiapa yang tidak mendirikan solat atau meninggalkan solat, sebenarnya dia telah meruntuhkan agama dia tanpa dia sedari. Yalah, lepas tu ada orang tanya, Ustaz, kenapa pula macam tu? Kami tengok ada orang tak solat, kaya raya je dia, hidup dia senang sahaja, tak ada apa-apa yang berlaku pada dia. Itulah yang dinamakan sebagai, yang pertama sekali, kita kena beriman dulu. Yang terjadi kepada dia tu, walaupun dia meninggalkan suruhan Allah yang paling utama, solat, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan istidraj. Dalam agama kita ada satu istilah,
istidraj, iaitu Allah Taala biarkan dulu dia kat dunia ni hidup dia macam biasa. Sebab apa? Tengoklah orang kafir, walaupun dia kafir, dia tak beriman kepada Allah, Allah tetap bagi dia harta, Allah tetap dia bagi kesenangan hidup. Tetapi dekat akhirat nanti awas. Dekat akhirat nanti awas. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan seadil-adilnya. Orang miskin walaupun dia miskin, tetapi dia beriman kepada Allah, dia solat, dia baik, masuk syurga. Walaupun miskin kat dunia dia susah. Tapi orang kaya kat dunia tapi dia kafir, dia tinggalkan solat, maka manakah tempat dia yang paling layak bagi dia menurut keadilan Allah? Adalah neraka wal'iyazubillah. Sebab itulah kita, Allah SWT mengaitkan perkara gaib dengan salat. Kemudian Allah mengaitkan perkara gaib dengan sedekah, membelanjakan harta kita. Sebab apa? Sebab sedekah ni hanya kita nampak balasannya melalui iman sahaja. Kita percaya dan yakin Allah yang akan balas balik sedekah kita. Sebab kalau kita nampak daripada mata kasar kita, kalau kita bagi duit kita, contoh kita ada 100, kita bagi 100, habislah duit kita, tak ada lah kat kita, rugilah kita. Itu kalau ikut logik. Tapi di sisi Allah, kita ada 100, kita bagi 100, sebenarnya kita sedang membuat simpanan di akhirat. Kita membuat simpanan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka orang yang bersedekah. Dalam satu riwayat, sedekah kita ni Allah SWT hitung dengan berat sehingga 700 pahala. Sangat banyak pahala di sisi Allah. Dan balasan untuk orang yang suka bersedekah ni adalah iman, syurga. Dan ini adalah contoh petanda orang yang beriman. Tengok diri kita balik, aku ni suka bersedekah tak? Kalau aku suka bersedekah, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan aku di kalangan orang yang beriman. Itu tujuan kita. Bukan untuk bermegah-megah menunjuk kata kita ni dermawan, kita ni kaya, tidak. Supaya Allah sayang kepada kita sahaja. Baik. Cuba adik-adik tengok, anak-anak murid sekalian tengok pada bab yang pada bahagian bawah dalam buku teks, saya kata sentiasa beristighfar untuk memohon keampunan Allah. Nampak tak? Setiap perkara baik pun, walaupun kita buat benda baik, solat, zakat, sedekah, kita tetap kena istighfar kepada Allah. Sebab apa? Kita takut setiap amalan kita tu, kita riak tak? Kita dapat tak jaga hati kita? Satu lagi, betul tak amalan kita tu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalaulah salah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Sebab tu kita tetap istighfar. Lebih-lebih lagi lah kalau kita buat maksiat, buat jahat, mencuri, contoh-contohnya maksiat yang lain. Lebih-lebih lagi lah kita kena bertaubat kepada Allah dan beristighfar selalu. Dalam satu riwayat, Nabi SAW paling sedikit dia beristighfar kepada Allah sehari semalam berapa kali? 70 kali paling sikit. Paling minimum Nabi buat. Nabi seorang yang maksum, yang suci daripada dosa pun, Nabi tetap istighfar. Kita ni manusia yang penuh dengan kesalahan, selalu melawan cakap mak. Mak suruh kemas tempat tidur, kita tak dengar cakap. Mak suruh tolong buang sampah, kita cakap malaslah mak, nantilah. Nampak tak? Itu semua dosa yang Allah SWT tengok kita buat dosa ni. Sebab itulah kita kena sentiasa melazimi istighfar. Banyak lagi kelebihan-kelebihan lain tentang istighfar. Nanti ada masa Ustaz akan ceritakan di dalam kelas. Sekarang ni kita fokus kepada perkara yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah perkara-perkara sam'iyat. Perkara-perkara sam'iyat ni kita ambil daripada mana? Sebenarnya kita ambil daripada contoh perkara sam'iyat. Yang pertama adalah pahala. Okay, baik. Mari kita baca bersama-sama apa itu pahala. Pahala ialah balasan baik bagi seseorang yang melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara kejahatan yang diharamkan oleh syarak. Mudah sahaja anak-anak murid sekalian. Kalau kita baca dalam kutip macam panjang lah Ustaz, susah lah nak ingat. Nanti nak jawab dalam peperiksaan susah lah Ustaz nak tulis panjang-panjang. No. Cara yang terbaik, lebih-lebih kamu dah tahun 6 dah.
ada PSRA kan, nak jawab peperiksaan dengan cara yang mudah. Kita nak ingat banyak perkara. Jadi ustaz sarankan kepada kamu untuk mengingati perkara ni, buatlah poin ringkas. Nanti bila kamu jawab dalam peperiksaan, kamu boleh kembangkan poin ni, elaboratekan poin ni. Apa poin dia? Okey, kita ingat pahala ni balasan baik. Satu, pahala ni balasan baik. Kemudian pahala ni buat ketaatan. Balasan baik bila kita buat baik. Ingat, balasan baik bila kita buat baik dan meninggalkan perkara yang haram. Senang je nak ingat. Pahala ni apa? Terus boleh jawab. Pahala ni ustaz, balasan yang baik daripada Allah. Sebab apa? Sebab kita buat perkara baik dan kita meninggalkan perkara yang diharamkan. Allah suka dekat kita, jadi Allah bagi pahala. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, nampak tak? Setiap perkara dalam agama ni ada dalil daripada Quran contohnya dan as-sunnah contohnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Surah Ar-Rahman ayat 60. Apa maksudnya? Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga. Nampak tak Allah SWT bagi kita berfikir? Allah kata, betul ke? Tadi Allah kata bukankah tak ada balasan yang baik? No, ayat ni tidak terhenti setakat itu sahaja. Allah kata bukankah tak ada balasan yang baik, melainkan balasan juga adalah baik. Nampak tak macam mana dia buat? Balasan yang baik juga. Maknanya ayat ini nak bagi tahu supaya kita berfikir, kalau kita buat baik, maka kita akan dapat perkara yang baik juga. Buat baik, orang sayang. Buat baik, cikgu sayang. Buat baik, dengar arahan mak ayah sayang. Buat perkara yang Allah suka, Allah sayang. Buat perkara-perkara sunnah yang Nabi anjurkan, Nabi sayang. Nampak tak? Buat baik, dibalas baik. Percayalah anak-anak murid sekalian, tak ada orang yang buat baik, orang tak suka ke dia. Kenapa kau tak nak kawan dengan dia? Sebab dia baik sangat lah. Habis tu kau tu apa? Syaitan. Hanya syaitan sahaja yang tidak suka perkara-perkara kebaikan ini. Jadi jangan takut, buat baik, jadi orang yang baik, jadi anak yang baik, jadi murid yang baik, insya-Allah. Kemudian perkara yang kedua adalah apa dia anak-anak? Dosa. Tadi kita dah tahu dah macam mana nak hafal maksud pahala. Ni kita nak tahu pula macam mana nak hafal maksud dosa. Oh, senang je sebenarnya. Nak hafal maksud dosa ni dia terbalik dengan pahala. Kalau pahala tadi balasan baik, okey. Dosa maksud dia balasan buruk lah. Sebab tadi kalau pahala sebab buat baik, sebab kita buat jahat, kita buat maksiat, kita buat perkara buruk dan meninggalkan. Kalau yang pahala tadi meninggalkan perkara wajib, yang ni kalau yang pahala tadi meninggalkan pahala yang diharamkan, maknanya yang ni kalau terbalik meninggalkan perkara yang diwajibkan lah. Itulah dosa. Kita buat maksiat, kita dapat balasan buruk. Kita meninggalkan perkara wajib. Apa perkara wajib? Rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji, perkara wajib. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka berdosalah kita. Hati-hati. Kita beriman sungguh-sungguh, walaupun kita tak nampak apa balasan dekat dunia ni. Aku buat, aku dapat penat je lah. Semayang tunggang terbalik, penat je lah aku dapat. Pergi masjid 5 kali sehari, penat je lah dapat. Tak, adik-adik sekalian, percayalah Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kebaikan kita dengan syurga. Apa lagi kita nak? Allah bagi syurga, insya-Allah. Buat baik, jadi orang baik, dan elaklah jadi orang yang jahat. Elaklah jadi pada melakukan kesalahan. Kalau dah terbuat kesalahan, cepat-cepat istighfar. Dah buat salah, dah melawan mak, cepat-cepat, ya Allah mak, mama, adik minta maaf mak, adik tadi tak sengaja, adik tadi termakan hasutan syaitan, adik minta maaf mak. Kemudian istighfar, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah aku melawan mak aku tadi. Lepas tu ambil air semayang, solat taubat 2 rakaat, insya-Allah hidup kita akan jadi mudah. Kemudian apa firman, apa dalil dia? Nampak tak? Dosa pun dia bagi dalil. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Hingga akhir ayat surah Asy-Syura ayat 40. Apa maksud dia? Dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Nampak tak? Kalau kita buat jahat, jahatlah kita dapat. Nampak tak? Kalau kita buat jahat, wajaza'u sayyi'at, kalau jahat, jahatlah juga kita dapat. Sayyi'atu mithluha, kejahatan yang sama juga kita dapat. Baik, kita teruskan kepada perkara sam'iyat yang berikutnya adalah nombor 3. Apa dia? 1, 2, 3. Alam barzakh. Alam barzakh. Cakap pasal alam barzakh ni, Ustaz sangat takut dah. Sebab apa? Alam barzakh ni lah yang akan menentukan kita di padang mahsyar esok, sama ada kita masuk syurga atau masuk neraka. Sahabat Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu an, bila dia lalu dekat kubur, dia akan menangis. Orang lain pun tanya, sahabat lain pun tanya, wahai Uthman, kenapa setiap kali lalu dekat kubur ni kau menangis? Apa jawab Uthman? Uthman kata, radhiyallahu an kata, sebab kubur ni adalah penentu sama ada aku dapat balasan baik di pada mahsyar, dapat syurga, ataupun aku ditempatkan ke neraka. Memang betul lah adik-adik. Kalau kita orang ni jadi orang baik, jadi orang saleh, masuk kubur, Allah Subhanahu Wa Taala akan luaskan kubur kita seluas mata memandang. Luas, sangat luas, dan jadikan ibarat taman-taman syurga. Sebaliknya, kalau kita ni orang yang jahat, suka buat maksiat, apa yang akan jadi pada kita dalam kubur? Allah SWT akan sempitkan kubur kita, penuh dengan binatang-binatang berbisa, wal'iyazubillah. Okey, kita baca dulu definisi dia. Alam barzakh ialah satu alam lain yang dimasuki seseorang yang telah meninggal dunia untuk menunggu kedatangan hari kiamat. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat nikmat, dan mereka yang kufur akan mendapat azab. Nampak? Dalam kubur pun kita dah boleh tahu dah nasib kita nanti macam mana. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Supaya aku mengerjakan amal-amal yang saleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan, tidak masakan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh. Nampak tak? Alam barzakh yang mereka tinggal tetap di dalamnya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Nampak tak? Dalam kubur ni ada orang, cuba bayangkan kalau zaman dulu, Nabi-Nabi terdahulu dia dah meninggal, dia dah duduk dalam kubur dah. Dan betapa lamanya dia dah duduk dalam kubur, beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun. Kalau dia seorang yang baik, okeylah, dapat nikmat seumpama taman-taman syurga, bersenang-senang di dalam kubur. Tapi cuba bayangkan, selama beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun, dia duduk dalam kubur sebagai orang yang jahat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang baik, supaya apa, dalam kubur nanti kita mendapat nikmat. Kita tak mau jadi orang yang jahat, masuk kubur kena seksa. Kita tak tahu lagi berapa lama, berapa ribu tahun lagi nak kiamat. Lama kita nak berada di dalam kubur. Oleh itu hati-hatilah. Kemudian perkara sam'iyat yang berikutnya, nombor 4 adalah mahsyar. Setelah kita hidup, kita mati, masuk kubur, alam barzakh, kemudian dibangkitkan semula. Kalau orang Melayu kita sebut apa? Sebagai padang mahsyar.
Bukan padang bola adik-adik. Padang bola okey lah, boleh main bola. Ni padang mahsyar dah tak sempat dah nak main bola. Macam mana kita dekat dekat padang mahsyar? Dalam keadaan bogel. Walaupun bogel, kita tak sempat dah nak tengok orang. Kita takut menunggu hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut menggeletar. Dikatakan kalau lama kita berada di padang mahsyar, kalau sehari di padang mahsyar bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 40 hari di padang mahsyar, umpamanya sebenarnya lama mana? 40,000 tahun masanya kita menunggu hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hisab tu adalah menimbang amal baik dan amal buruk kita sebelum dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Nampak? Apa pengertian dia? Mahsyar ialah tempat berhimpun seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang hidup dari awal hingga akhir zaman untuk dihisap segala amalan mereka, diputuskan hukuman seterusnya sama ada ke syurga ataupun neraka. Ini pun dia bagi dalil. Ingat, setiap perkara ada dalil. Tak ada dalil jangan percaya. Tak ada dalil jangan percaya. Dalam agama kita diajar macam tu. Kalau tidak, semua orang boleh kata apa-apa sahaja yang dia suka tanpa sandaran Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashaqqaqul ardu 'anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Surah Qaf ayat 44. Maksud dia apa? Pada hari bumi terbelah-belah. Allahu Akbar. Pada hari bumi dibelah-belah, dia dibayangkan macam mana bumi ni dibelah-belah, terbelah-belah keadaan bumi ni. Hari ni kita tengok elok, boleh berjalan di atas dengan biasa. Tapi hari akhirat nanti Allah belah-belah bumi. Untuk apa Allah belah bumi? Untuk mengeluarkan kita daripada dalam kubur. Kemudian kita akan dihimpunkan mereka di padang mahsyar itu. Mudah bagi kami melaksanakannya. Nampak tak Allah kata apa? Allah kalau nak matikan kita, boleh matikan kita. Allah kalau nak hidupkan kita, mudah sahaja bagi dia. Dan himpunkan kita semua daripada awal zaman hingga hari manusia yang terakhir mati pun mudah bagi Allah. Kalau kita tak masuk akal macam mana nak himpunkan ni, macam mana nak hidupkan orang mati, tak. Bagi Allah sangat mudah. Allah dah bagi tahu dah. Mudah aja bagi Allah. Nothing. Kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Inilah kehebatan Allah yang kita kena terapkan dalam diri kita. Takut pada Allah. Dalam masa yang sama kita sayang pada Allah. Kita harap dekat Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang baik dengan usaha kita. Jangan kita harap, ya Allah, jadilah aku orang yang baik, lepas tu kita tak buat apa-apa. No. Nak jadi orang baik, buat perkara yang baik. Nak jadi orang yang baik, tinggalkan perkara yang jahat ataupun yang buruk ataupun maksiat. Saya pesan perkara ni supaya kepada ustaz sendiri dan juga anak-anak murid sekalian dan siapa yang melihat video ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambunglah untuk perkara-perkara sabi'iyat yang lain pada episod yang berikutnya, tentang syurga, neraka, malaikat dan lain-lain pada siri yang akan datang. Cukup sekadar hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ustaz dan juga kita semua yang mendengar video ni, anak-anak murid sekalian, kefahaman tentang perkara sam'iyat yang kita belajar hari ini. Ustaz harap anak-anak murid sekalian boleh tulis juga nota dalam buku tulis tentang pahala, apa maksud pahala, tentang dosa, apa maksud dosa, tentang alam barzakh, apa maksud alam barzakh, tentang mahsyar, apa maksud mahsyar. Tujuan kita tulis nota untuk menguatkan kefahaman kita, menguatkan ingatan kita dalam subjek yang telah kita belajar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.